Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam kepada semua sahabat-sahabat pakcik semua. Alright. Okey, kita dah sampai menguasai semua database-database yang penting sebagai seorang researcher di Malaysia maupun di antarabangsa, yang mana kita terima pakai database yang berindeks. Bila sebut satu jurnal berindeks, kita dah ada 4 database yang kita kena kuasai. Yang pertama WOS, Web of Science, Scopus. So Scopus kita dah cover 2 tadi tu, website Scopus sendiri dan juga Simago. Yang ketiga kita dah cover Era Index, dan yang keempat kita kena cover iaitu Malaysia Index, Malaysia Citation Index, iaitu MySite daripada Malaysia. Okey. Sebelum saya mulakan dengan MySite, sedikit saya nak kongsikan, mungkin di luar sana banyak yang WhatsApp dalam grup ataupun personally yang tanya saya buat research di Malaysia. Jadi saya tak jumpa artikel-artikel kat Malaysia. Okey, sebelum saya jawab soalan tu, saya nak beritahu research kalau tak ada kat Malaysia, betul lah tu, track yang betul. Sebab tu kita nak buat research kat Malaysia, sebab kat Malaysia belum ada satu dapatan kajian ataupun penyelidikan dijalankan kat Malaysia. Tapi negara maju di luar sana telah dijalankan. Justru tu ada keperluan untuk dijalankan Malaysia, memandangkan Malaysia ke arah itu. Namun kita perlu juga ada kajian yang ada di kat Malaysia, ataupun kita overclaim yang katakan tiada kajian di Malaysia. Kita check dulu bagi semua researcher yang luar sana, mungkin yang selama ni pandang rendah kepada MySite. Dalam ni saya akan bincangkan kelebihan yang ada dalam MySite. Ambillah manfaat yang ada daripada penulisan orang tempatan. Kadang-kadang tempatan ni kalau ada punya finding research pun sangat baik. Okey, jadi at least kita explore pula. Jadi bagi-bagi sahabat-sahabat pakcik yang kat luar sana, kalau nak tengok macam mana satu platform ataupun kajian-kajian di Malaysia, ini satu-satunya platform yang Malaysia sediakan. Selain daripada universiti yang fokus pada satu-satu universiti, kita ada satu platform yang umum, iaitu di Malaysia yang follow pada MySite. Okey, MySite dia punya website dia direct je. Senang je ingat MySite. Kalau you type dekat Google MySite pun akan dapat kat page ni, ataupun nama penuh dia http www.mysite.my. Dia senangnya mysite.my, www.mysite.my, mysite.my. Jadi kita akan dapat kat website dia. Website dia agak secara honestly lah, saya kagum dengan dia punya pembangunan website dia. At least selain daripada kita boleh identify dekat Malaysia ni berapa banyak jurnal, kita boleh tengok, kita ada 2 part untuk buat search. Yang ini kita akan cover satu persatu. Dia ada general search dan dia ada juga advanced search. Kemudian dia ada beritahu kat JCR, Journal Citation Report. Kemudian dia ada maklumat contact us. Macam biasalah semua website mesti ada contact us kalau you nak hubungi. Kemudian ada part download. So download tu ada perkara-perkara penting yang saya nak share juga. Jadi 5 perkara tu akan dibincangkan satu persatu. Okey, itu kelebihan dalam website. Cuma mungkin ada beberapa kekurangan yang boleh tambah baik, sebab ada beberapa maklumat yang tidak update. Okey, dan saya yakin dan saya percaya bahawa MySite ni platform yang disediakan untuk orang Malaysia. Dari segi researcher dan postgrad, bila menulis artikel-artikel yang jurnalnya, publishernya di Malaysia, jadi MySite bertanggungjawab untuk menyelia ataupun nak monitor dan tambah baik ataupun mengintegrasikan kerjasama antara publisher dan universiti dan juga di KPT pengajian tinggi untuk melihat reputasi dan potensi yang ada dalam penyelidikan di Malaysia, malah talent-talent yang ada dalam researcher yang baru-baru ni. So ke mana hala tuju dan ke mana pemberat kita dalam penyelidikan. So kita patut berbangga dekat Malaysia ada MySite. Okey. Alright, sedikit penuh ni dalam slide ni macam cram pula saya tulis apa tu dia MySite. Cuma nak highlightkan beberapa poin penting. Malaysia Citation Index atau MySite provide access bibliographic as well as full text content. Jadi kebanyakan jurnal yang dekat Malaysia ni dalam MySite
kita boleh dapatkan artikel dia full text. Itu tadi satu berita yang baik lah. Jadi agak mudah untuk dapatkan full text walaupun kita access dekat luar sebagai seorang public. Bila kita pergi dekat website my site, ada possibility yang sangat tinggi untuk dapatkan full text. So dari segi bidang, mesti cover semua bidang, tapi dalam website tu menjelaskan bidang yang common iaitu science, technology, social science and humanities. Okey, my site juga dia sangat kuat dalam konteks bibliometrics dan citation database. Jadi kita dalam website ni kita akan tahu jurnal tu, individu, researcher dan juga jurnal tersebut dan affiliation. Dan affiliation tu mostly universiti. Kita boleh tahu berapa banyak artikel dia publish, berapa total citation dan juga kedudukan Ash Index dia. Sebab tu dia nama dia bibliometric and citation database. So dalam main website dia ada beritahu dia ada cover lebih atau hampir daripada 500 jurnal yang didaftarkan dalam my site lah. Jurnal kat Malaysia ada lebih kurang near to 500. Okay, so antara kelebihan juga selain saya sebutkan tadi lah, bukan hanya kita boleh measure, bukan kita boleh cari saja bahan-bahan daripada Malaysia, kita boleh tengok reputation sesebuah affiliation itu, universiti, antara universiti ni dengan universiti dari segi performance. Kita boleh tengok researcher dari satu universiti ke satu universiti, ataupun tengok own researcher. So kita boleh. Okey, sebagai seorang pelajar, saya tahu ramai orang tengah cari expert untuk buat content validity ataupun dan sebagainya, construct atau sebagainya. So kita boleh identify expert di Malaysia. Sebab kita mungkin nak cari expert di Malaysia saja, so kita boleh gunakan my site sebagai platform untuk tengok expert. Okey, cuma ada pro and con dia. Dia cuma measure apa yang kita publish artikel yang mana jurnal itu base kat Malaysia. Maksudnya saya hantar jurnal saya yang penerbitnya daripada Malaysia, sama ada daripada universiti ataupun daripada institusi ataupun daripada syarikat ataupun syarikat yang menerbitkan jurnal ini. Jadi base tu semua Malaysia base. Jadi kalau kita hantar banyak jurnal tu ke antarabangsa, kita tak adalah kita punya my site Ash Index kita tinggi. Kalau saya punya pun rendah je. Saya ingat saya Ash Index saya 1 je. Banyak tak banyak jugalah, 11 ke 12 saya submit dekat jurnal dekat Malaysia tu, tapi itulah mungkin citation dia kurang. Inilah platform dia. Kita sama-sama kena support. Kalau kita sama-sama baca jurnal tempatan, sama-sama cite jurnal tempatan, dan mungkin citation dan Ash Index kita akan naik sama-sama lah. And kat sini juga platform yang bagus bagi jurnal-jurnal baru ataupun jurnal yang taklah baru sangat tapi sebelum dia nak naik ke ERA atau Scopus atau WS. So di tempat dia lah, tempat akademi dia, ada tempat dia boleh menambah baik dari segi reputation jurnal dia, apa dia boleh tambah baik sebelum dia hantar ataupun submit dokumen untuk dapatkan Scopus ataupun WS Index. Alright, kemudian dalam my site ni memang saya ada buat numbering. Saya ada screenshot website tu. Sebenarnya saya ada labelkan 1, 2, 3, 4. Itu part yang kita nak cover. Yang pertama kita nak cover adalah general search. Kemudian kita nak cover advanced search. Yang ketiga nak cover dia punya Journal Citation Report, JCR. Kemudian kita nak cover dari segi dia punya contact us lah. Contact us ni kena cover pun. Jadi di hujung slide tu nanti saya letak juga kokot ada yang nak tanya, nak terbit jurnal bawah index my site ataupun dan sebagainya, nak dapatkan maklumat. So boleh contact dengan person in charge yang ada dalam my site. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu general search. Okey, setiap platform database dia ada cara-cara ataupun konten yang berbeza-beza dalam website. Okey, jadi my site ni pun dia ada beberapa platform Okey, dalam general search dia dekat bar atas tu dalam website, belah atas sekali belah kiri, paling kiri. So dia ada general search, klik general search tu. So dalam general search ada article search, author search, journal search, affiliation search, ISSN. So ada journal search, dia ada article search, dia ada author search, dia ada publisher search, affiliation search dan ISSN search. Okey. Jadi malam ni pakcik tunjuk satu-satu lah. Kita tengok. Kalau search pakai artikel, apa dapat? Search pakai authors, dapat macam mana? Search pakai publisher, dapat macam mana? Search pakai affiliation, macam mana? Cuma pakcik tak cover untuk yang ISSN lah. Jadi kalau siapa yang ada nombor ISSN journal tu, boleh guna juga dengan masukkan nombor ISSN tu untuk search, untuk identify atau dapatkan jurnal tersebut yang bawa under my site. Kalau search tak dapat, jurnal tu bukan dalam listing my site. Okey.
Okey, genre search yang pertama iaitu artikel. So yang untuk artikel, okey, dia ada contoh yang bagi kat situ cara nak buat search. Sekiranya nak buat search ada dua keyword dalam satu search. Tu kelebihan advanced search. Okey, tapi yang ni dia pakai general search je, tapi teknik dia pakai tu macam advanced search teknik. Okey, macam mana? Katalah saya sendiri menggunakan keyword saya nak gunakan dua keyword. Yang keyword pertama mungkin dalam bidang saya tulis strategic balance scorecard. Saya memang tengah study pasal strategic balance scorecard. Kemudian saya nak cover dekat industri otomotif. Jadi saya nak gunakan dua keyword ini dalam pencarian search artikel. Okey, yang ni kena faham bila nak log. Kita kena log pembuka kata dan penutup kata. Jadi ayat pertama saya buka kata strategic balance scorecard. Jadi saya tutup. Saya buka, saya tutup. Okey, strategic balance scorecard perlu ditutup, ada penutup dan kena buka dan tutup. Okey, lepas satu keyword tu dah ada pembuka kata dan penutup kata, kita koma. Kita koma, lepas tu keyword yang kedua. Keyword yang kedua adalah automotif. Sebelum tulis automotif, pembuka kata automotif, tutup balik. Jadi ada dua keyword. Pemisah antara satu keyword ke satu keyword adalah koma. Bila saya dah buat macam tu, dah tulis dan type macam tu, saya klik search. Enter. Dua tu lah option tu. Jadi keluarlah, ada rupanya, surprisingly, rupanya not bad juga my citation ni. Dia dapat detect daripada keyword saya tadi dapat. Saya pun tengok kat bawah tu ada. Saya tengok jurnal ni. Okay, right. Okay, setiap output atau result yang keluar dalam my site ni, dia ada nama jurnal, nama authors, judul artikel, nama jurnal dan download full text. Ada 4 ni. Dia biasa ni kelebihan dalam my site ni ada dia bagi 4 perkara ni. Okey, nama authors, first authors dengan member, judul artikel tu, kemudian nama jurnal, yang keempat adalah warna merah tu, dia buat kurungan merah tu tulis download full text. Jadi saya memang nak download. Jadi saya klik dekat download full text tu. So untuk dapatkan artikel. Jadi dapatlah artikel. Kalau dalam slide tu gambar senyum, gambar artikel gambar senyum. Jadi maksudnya saya dapatlah full artikel tu. Jadi yang pertama dalam kategori general search tadi, saya buat search based on the article. So apa artikel saya nak cari? You all search lah apa-apa. Mana tahu apa yang you search tu dapat artikel itu. Okey. Yang kedua, bila kita dah search by artikel, kita search yang kedua pula, search by authors. Iaitu dengan penulis. Okey, saya mudahkan cara pencarian saya. Saya nak search diri saya sendiri je. Dalam kes ni saya search diri saya lah. You all boleh search supervisor ataupun researcher yang lain. Jadi saya search nama saya Nurul Fazli Habidin dan kemudian saya klik button search. Type lah nama siapa-siapa, nama supervisor ke ataupun dalam bidang you ada yang pakar atau dominan dalam bidang ni. So kita nak tengok apa artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal Malaysia. Jadi you typekan nama authors ataupun penulis. Alright. Bila dah type Nurul Fazli Abidin, klik search, dia keluar kat bawah tulis tu. Okey, saya ada. Maksudnya kalau saya ada tu maksudnya saya menyumbang sesuatu lah dalam My Site Malaysia ni. Maksudnya saya pernah tulis dan terbit artikel saya di jurnal-jurnal di Malaysia. So dia keluar sikit statistik selain daripada beritahu nama saya Nurul Fazli Habidin, beritahu affiliation saya daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, dia bagi country Malaysia, dia bagi tulis kat situ publish. Berapa banyak yang saya publish? Kat situ tulis 11. So saya ada publish 11 artikel saya dekat My Site. Maksudnya di jurnal-jurnal yang dipayungi oleh My Site. Maksudnya diindeks oleh My Site. Okey, daripada 11 publication dia beri information untuk citation. Citation saya tak banyak, cuma ada 3 saja. Okey, kemudian maklumat lain dia bagi adalah Edge Index. Edge Index yang dia bagi kat sini adalah 1. Jadi summary saya Nurul Fazli Habidin daripada UPSI, daripada Malaysia, publish 11 artikel, ada 3 citation dan ada 1 Edge Index. Okey, kelebihan juga dalam database My Site ni, kita boleh klik dekat publish tu, yang 11 ni, nombor 11. Jadi kita klik kat nombor 11 tu untuk dapatkan 11 artikel. Jadi kita dapatlah, si Nurul Fazli ni terbit 11 artikel. Ni artikel 11 dia. Jadi aku berkenal lah dengan artikel tu. Okey, saya sebut lagi sekali, bila dalam list 11 tu dia dah bagi direct information. Dah ada nama authors, dah beritahu judul artikel, nama jurnal dan juga download full text. Memang
download full text, ada je bawah information tu. Jadi daripada 11 tadi, kalau you berkenan ataupun seorang tu memang kena dengan apa yang kita cari, sebab tadi kita search by article, sekarang search by authors. Saya nak, sebab saya nak cite si Nurul Fazil ni sebab bidang hampir sama, yang terbaru dia ke ataupun kena topik yang sama dengan apa yang saya sedang cari, maka saya klik saja dekat ada punya ruangan, bukan ruangan lah, dia punya gambar macam button kepada download full text. Okey, dapat artikel ni. So nak try yang kedua pula. Tadi sebab kita tengok by publish, sekarang yang kedua pula kita base pada citation, yang katakan Nurul Fazil ada 3 citation tadi. Jadi klik dekat citation 3, nombor 3 tadi tu, klik dekat nombor 3, dia keluarlah 3 jurnal yang citation tu. Banyak citation dia. Bukan banyak lah, 3 je citation. Mungkin 3 artikel. 3 artikel. Ya betul, 3 artikel. Dia ada satu. Jadi mungkin you berkenan dengan artikel yang kat atas sekali tu. Dah ada 1 citation ni. Memang itulah yang you nak cari sekarang ni, selama-lama ni. Jadi macam biasa, klik saja dekat button download full text tu, you akan dapat full text. Jadi bila you search by authors ni, kita boleh tengok berapa banyak artikel yang diterbit dalam jurnal-jurnal di Malaysia dalam my site. Kemudian kita boleh tengok berapa banyak. Jadi kita boleh tengoklah banyak-banyak paper yang 11 ni, paper mana yang banyak menjadi rujukan. Okey. Kemudian kita nak search yang berikut dia. Bila dah search artikel, search by author, kita search yang ketiga pula, search by affiliations. Affiliation ni maksudnya kalau kat sini, kalau saya affiliation saya Universiti Pendidikan Sultan Idris lah, majikan saya. Okey, sama juga macam tadi, masih lagi dalam section general search. Tadi kita dah artikel, dah authors. Yang ketiga dia pula based on the affiliation. Jadi saya type affiliation tu adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Type Universiti Pendidikan Sultan Idris, saya klik search. Okey, bila klik kat search, dia akan keluar kat bawah tu. Okey, affiliation UPSI country Malaysia publish. Berapa banyak dah yang dipublishkan oleh UPSI, maksudnya di kalangan pelajar-pelajar postgrad, pensyarah, dah hantar kepada jurnal-jurnal dekat Malaysia. Dah banyak artikel dah. So total 2004. So kita ada 2004 artikel yang disumbangkan oleh pensyarah dan pelajar postgrad di UPSI di jurnal-jurnal di Malaysia yang di site bawah my site. Dalam 2004 paper yang publish ni, berapa banyak total citation? Total citation dia 411. 411. So kita ada citation sebanyak 400. Maksudnya ada citation, maksudnya orang dah rujuk orang dah rujuk artikel-artikel UPSI ni bawah my site sebanyak 411 citation. Kemudian dia punya H index 6. Okey, itu maksudnya kita masih lagi dalam peringkat sederhana lah UPSI. So UPSI kena memperkasakan lagi untuk meningkatkan total citation, H index dan juga jumlah artikel, especially student postgrad. Jom ramai-ramai support jurnal-jurnal my site kat Malaysia. Jurnal ni sebenarnya ada reputation. Kalau jurnal tu dari awal base dia dalam my site dijaga, dimonitor dengan baik, dikemas kini, tambah baik, memang ikut peraturan semuanya dengan guideline disediakan oleh my site. My site ni sebenarnya orang yang monitor dan advise juga jurnal-jurnal di Malaysia supaya jaga kualiti, supaya kita boleh tingkatkan kualiti kita lepas ni, naik era, Scopus dan juga WOS. Okey. Alright, jadi sama macam kita search by authors tadi, kita boleh pergi dekat UPSI tadi yang ada publication 2004. Saya klik dekat 2004, maka keluarlah semua artikel 2004 tadi. Banyak pula. Itulah, tak apalah. Tapi kita gunakan teknik ni, namanya teknik. Contohlah saya bos UPSI, jadi nak tengok apa benda lah pensyarah dengan student UPSI ni buat bidang-bidang. Jadi saya tengoklah slice by slice, satu persatu tajuk tu, tajuk-tajuk dalam my site UPSI dia ada 2004. So tengok kat mana yang strongnya pensyarah-pensyarah daripada ataupun pelajar-pelajar daripada UPSI, topik apa yang dia sedang cover sekarang ni. So ada 2004. Kemudian kalau saya berkenan dengan artikel salah satu daripada 2004 tu, still saya boleh download, sebab dia akan keluar juga nama authors tu, nama jurnal, nama judul artikel dan juga download full text. Senang je, kita senang jumpa boleh download, jumpa je boleh download. Jadi daripada 2004 tu jurnal di UPSI, bagi rakan-rakan kita yang dalam bidang pendidikan especially, boleh datang ke UPSI untuk tengok 2004 ni, mungkin ada bidang-bidang pendidikan yang sesuai dalam kajian anda. Okey.
Lagi-lagi orang yang sedang intai nak cari tajuk research ataupun nak buat tajuk PhD dan master. Okey. Yang kedua, selain daripada 2004 publication tadi, kita ada 411 citation. So nak tengok mana artikel-artikel yang kat opsi ni yang banyak orang cite nak tengok mana yang ranking popular dan paling top citation dan sebagainya. Bukan apa kalau tengok orang banyak cite mungkin artikel tu mungkin ada kelebihan cara menulis, new finding ataupun research yang jarang orang buat, ataupun mungkin ada satu keunikan. Jadi kita nak tengok apa yang strong yang ada dekat jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel daripada UPSI. Okey. Jadi boleh search juga dekat citation 411 tadi. Bila you klik 411 dia akan keluar dalam 411 tu, dan mana-mana tajuk ataupun artikel yang you berkenan, you boleh klik button download full text tersebut, maka dapatlah full text tu. Okey. Jadi kita dah buat general search. Berapa dah kita dah buat? Yang pertama tadi kita buat general search artikel, kedua general search by authors, yang ketiga general search by affiliation. Okey, nombor 4 kita nak buat general search based on the journal name. Jadi journal name. Okey, dalam ni saya pilih kategori jurnal, saya type nama jurnal tu. Okey, saya pernah hantar jurnal di Malaysia yang mana publisher dia daripada UPSI contoh dia. So saya type nama jurnal tu Management Research Journal. Saya pun type Management Research Journal, klik search. Okey, dia keluarlah kat bawah tu. Okey, ada 8 lah. Oh, dia keluar 8 result. Oh, Management Research Journal, maksudnya keyword kena dengan Management Research Journal tu keluar 8. Jadi saya tengok kat situ, oh nombor 4 ni. Nombor 4 ni Management Research Journal yang saya nak tu lah, sebab daripada publisher UPSI. Jadi bila saya dah jumpa nama jurnal tersebut, yang pertama saya dah tahu okey, Management Research Journal memang bawah my site. Yang kedua, saya nak pergi dekat homepage dia. Jadi saya klik dekat Management Research Journal tu, dia akan pergi kat satu paparan. Masih lagi dalam paparan my site, dia bagi sedikit information ataupun overview of National Research Journal. So dalam tu dia beritahu penerbit daripada UPSI. So bidang-bidang disiplin yang dia cover, business, management, admin, economy, accounting, finance, education, research. So ni bidang-bidang yang di cover dalam Management Research Journal. Okey, so pun tahu dia daripada UPSI punya penerbit. So yang paling penting, dia ada link homepage, maksudnya link ke website. Itu yang kita cari tu. Jadi apa lagi kalau ada kita nak kena dapat information yang extra, jadi kita kena dapat daripada website sendiri, MRJ tu, Management Research Journal. Jadi saya klik Management Research Journal, so dia pergi ke website jurnal tersebut. Bila saya buka, lawa dia punya front cover web base dia, Management Research Journal tu adalah maklumat semua. Dia ada maklumat about the journal. Ni biasa jurnal ni benda-benda yang basic lah, about the journal, aim, author guideline, editorial board, advisory board, abstract or index, peer review policies, journal statement, kemudian translation and proofreading service, template, MRJ, subscription dan sebagainya, semua ada maklumat di sini. Okey. Jadi macam saya sebut berulang-ulang kali, bila saya sampai dekat website mana-mana jurnal, dua bahagian yang menarik minat saya, iaitu pertama adalah table of content atau achieve, yang kedua adalah search ataupun advanced search. So dekat jurnal ni, macam tadi jurnal Emerald, dia pakai table of contents, tapi dekat jurnal yang ni dia pakai achieve. Achieve maksudnya kalau klik achieve, dia akan senaraikan semua volume issues jurnal-jurnal daripada awal sampai yang current, yang terbaru. Jadi saya klik dekat achieve, so dia keluar yang terbaru. Yang terbaru adalah volume 9 nombor 1 2020. Oh, yang maju dah keluar yang baru kan. So apa yang baru ni cover? Saya pun klik dekat yang volume 9 nombor 1 tu. So dia akan senaraikan judul-judul yang baru terbit volume 9 baru ni pada tahun 2020. So tiba-tiba saya tengok, ush, menarik topik ni. Tajuk dia pengaruh gaya kepimpinan pengurusan projek ke atas prestasi kerja ahli-ahli pasukan projek dalam industri pembinaan di Selangor. Oh, saya berkenan dengan artikel ni. Jadi apa yang saya buat, saya klik yang bahagian call. Ni pun sama juga, ada tulis tu PDF. Maksudnya PDF tu dapat full text lah. Di kadang-kadang jurnal ni kadang tak tulis download full text atau tulis full text, kadang tulis PDF je, simbol PDF. Jadi klik dekat PDF tu, so kita dapatlah full text. So
So yang ni saya pergi kat website MRJ, Malaysia Research Journal, klik dekat achieve, pergi dekat current issues, saya dapat satu artikel yang saya nak. Itu maksudnya dekat website saya menggunakan platform achieve, tengok yang current ataupun yang previous issue. Yang kedua, dalam website kita boleh pakai search atau advanced search, sebab ada jenis yang buat search biasa, ada yang buat advanced search, ada filter dan sebagainya. Okey, bila saya gunakan search yang tadi, jadi saya nak tengok dekat MRJ ni, saya punya expectation, ada ke orang buat bidang otomotif dalam jenis MRJ ni? Jadi saya type automotif. Okey, kemudian bila ada search ni, dia ada filter. Jadi filter kat sini boleh tengok tahun. Jadi saya nak tahun yang terbaru contohnya, ataupun lock lah tahun berapa you nak. Okey, kemudian saya search bila otomotif tadi, saya search, ada dapat satu artikel ni. Sama jugalah, dah jumpa artikel kat bawah tu. Kalau berkenan artikel kat bawah tu, klik dekat judul artikel tu, kemudian ada simbol PDF untuk dapatkan full text. Maksudnya dekat website saya berulang berkali-kali, kita boleh gunakan kaedah achieve atau table of content untuk tentukan current issue atau isu-isu satu persatu. Ni tengok satu persatu lah, slice by slice. Yang kedua, kita gunakan search ataupun advanced search untuk nak check dalam jurnal ini ada tak tajuk yang kita sedang cari tu, ada tak dalam jurnal ni. Kalau dah ada, so kita boleh dapatkan ni. Mostly jurnal dekat my site ni boleh dapat full text. Okey, kita dah habis dah general search tu. Kita tak buat satu lah untuk ISSN. Maksudnya general search dalam my site kita dah buat general search artikel. Yang kedua general search authors. Yang ketiga general search affiliation. Nombor 4 kita buat general search journal name. Okey. Yang kedua, dah lepas general search dalam website my site, yang kedua yang saya sebutkan tadi, kita nak buat advanced search. Okey. Advanced search dia direct je kat sini. Dia ada maklumat dalam tu, dia ada satu ruang untuk kita type apa benda yang kita nak search. Dia ada kategori sama ada all file, title, abstract, keyword, title, abstract, keywords by others language, source, authors, institution dengan year. So ada banyak. Jadi terpulang lah nak klik all file ataupun all field ataupun title. Saya biasa kalau dalam case ni saya pakai title lah, sebab saya senang nak cari judul. Jadi saya nak type apa dia, saya pilih title. Okey. Bila kat title, contohlah sekarang ni mungkin saya tengah buat research, contohnya saya nak buat lean healthcare. Jadi ada ke jurnal dekat my site ni buat lean healthcare? Jadi saya type lean healthcare. Jadi saya pilih title. Jadi saya pun search, type je lean healthcare dengan title, apa yang saya dapat. Bila saya check, okey, ada dua jurnal yang berkaitan dengan lean healthcare. Jadi Malaysia pun not bad juga. Jurnal Malaysia ni ada orang yang hantar topik lean healthcare ni dekat jurnal-jurnal kat Malaysia. Kemudian saya tengoklah satu paper tu, confirmatory factor analysis for lean healthcare practice in Malaysia healthcare industry. Yang ini betul-betul boleh bantu saya punya literature review ni. Jadi saya berkenan dengan artikel ni. Ini kelebihan my site. Dekat bawah dia tu ada download full text. Jadi saya download full text. Saya dapatlah artikel tu. Dalam slide ni saya tunjuklah gambar artikel tu, gambar senyum sekali. Jadi bestnya guna my site. Senangnya step dia, klik advanced search, type tajuk apa yang kita nak, klik search, dia dapat artikel, nak klik PDF. Memang cepat. Kalau dah biasa, kadang-kadang kalau internet laju tak sampai 30 saat dapat dah satu artikel. Okey, kita dah cover general search dengan advanced search. Advanced search dia simple. Dekat sini advanced search dia simple. Cuma tak adalah advanced search yang macam WOS dalam Scopus, yang konsep dia kena dapat access daripada library. Yang tu detail lah. Itu yang saya akan cover database level 2. Ini level 1 je untuk cover. At least ni bekalan, dah cukup dah bekalan ni. Untuk level 1 dah tahu WOS, dah tahu Scopus plus Imago, dah tahu Era dan tahu my site. Okay, yang ketiga adalah report yang ada dalam my site ni saya nak kongsikan sebab dia dah ada dalam website, saya kongsikan lah. Yang pertama adalah JCR, Journal Citation Report. Saya tunjuk kat sini lah JCR tu, saya screenshot. So antara maklumat yang kita boleh dapat dalam Journal my site, kita kata di awal-awal tadi, dia adalah bibliometrics and citation database daripada Malaysia Journal. Okey, antara maklumat yang dia kumpul dan ada analisis, dia keluarkan my site citation report nombor 1, aggregate my citation.
aggregate my site citation, Nombor 1 tadi my site citation report. Yang kedua, aggregate my site citation. Nombor 3, Malaysia Journal Citation Report. Nombor 4, aggregate journal citation. Jadi siapa yang penting nak guna ni? Contohnya macam ketua jabatan, timbalan dekan dalam penyelidikan, pengurusan penyelidikan dekat universiti, ataupun researcher nak study, nak analisis tentang performance jurnal-jurnal dan researcher yang dekat Malaysia, kita boleh gunakan report. Jadi baguslah, maksudnya semua country dah ada citation ni. Jadi setiap country tu mesti nak analisis. Macam era Australia kan, dia pun kumpul juga analisis jurnal-jurnal tu. Jadi Malaysia pun kena analisis, dia keluarkan dalam bentuk pelbagai report, sama ada General My Citation Report, aggregate my citations, Malaysia Journal Citation Report dengan aggregate journal citation. Jadi saya tak detail benda ni. Ini pun kadang-kadang website untuk kategori ni kadang-kadang tak boleh nak buka, tapi just saya nak share. Kita ada bagi orang yang terlibat dalam admin, pengurusan dalam my site, kita boleh tengok performance jurnal kita dengan melihat kategori, dengan klik dekat JCL Journal Citation Report, kita boleh dapat 4 information ni. Jadi dekat slide tu saya tunjukkan contoh-contoh report-report yang ada, dan kemudian saya akan kongsi juga nanti apa yang saya download dalam my site ni, saya akan kongsi dalam grup bahan juga nanti. Nanti tengok. Jadi nak beritahu, dalam my site selain daripada buat general search dengan advanced search, dia ada citation report, kita panggil journal citation report. Dia ada maklumat-maklumat yang dalam tu yang bersesuaian untuk orang pengurusan. Untuk sebagai orang researcher yang biasa, mungkin part ni dia tak sangat dia tengok lah. Okay. Alright, kemudian antara bahagian-bahagian yang saya nak tunjuk, apa yang saya download tadi daripada my site, antara bahagian-bahagian yang kita boleh ambil manfaat atau faedah daripada download yang disertakan dalam website my site ni, antaranya adalah Performance Malaysia Journal in my site. So performance of Malaysia Journal. So nak tengok jurnal-jurnal Malaysia ni macam mana performance dia, fluctuate turun naik, mana yang tinggi, mana yang rendah. So boleh refer dekat website, dia ada report yang keluar Performance of Malaysia Journal in my site. Kemudian dia ada buat listing. Dia buat manual lah dalam PDF. Nanti dia akan listingkan semua jurnal-jurnal Malaysia yang under my site. Dia kategorikan 2 bidang. Bidang pertama, Art, Humanities and Social Science. So kalau nak tengok jurnal-jurnal yang kategori my site ni, boleh pergi dekat bahagian download tu, kategori Art and Humanities Science Citation My Journal. So dia akan clearkan orang dalam bidang sains sosial, Art and Humanities, dia akan listkan semua benda ni. Yang ni pun saya akan share juga dalam grup bahan kalau nak dapatkan maklumat ni. Tapi kalau selain daripada apa yang saya bagi, you boleh refer dekat website dan boleh download sendiri. Okey, dia ada dekat bahagian kat front page tu, dekat muka surat depan sekali dia ada bahagian belakang kanan tu. Dia ada beritahu lah part-part yang kita boleh download. So apa lagi kita boleh download? Tadi kategori social science ni, kategori science dan teknologi dengan medicine. So dia akan kategori lah mana-mana jurnal yang kat Malaysia yang terbit bawah sains, teknologi dengan medicine, dia listingkan. Jadi kita boleh tengok lah kan. Jadi senang juga bila kita pakai PDF, sebab kita boleh print out ataupun kita boleh check direct. Okey, apa lagi kita tahu? Dia ada report Malaysia Journal Index in Web of Science based pada Journal Citation Report. Yang mana Journal Citation Report saya dah kongsi masa yang first class WOS tu, yang PDF tu kan. So dalam ni dia sort lagi, dia sort Malaysia saja. Dia buat dalam bentuk Excel, tapi dalam ni dia tunjuk dalam bentuk PDF. So dia tunjukkan performance jurnal-jurnal Malaysia. Ingat lagi tak berapa banyak jurnal Malaysia ada WOS? Kita ada 89 jurnal WOS. Jadi bagusnya my site ni, dia monitor jurnal-jurnal yang Malaysia tadi, yang 89 tadi pun register bawah my site. So nak tengok, oh bagus juga. Jadi kita boleh katakan my site ni sebagai akademi juga, yang mana jurnal-jurnal baru dan jurnal-jurnal yang belum ada indeks. So kita parking bawah my site supaya kita dapat bantu dan guide dia untuk dia naik taraf ke Scopus dan WOS. So ini juga dia disertakan. Kemudian dia ada macam dia buat master list lah. Ingat tak? Scopus pun ada Scopus master list, WS pun ada WS master list. Jadi my site pun buat juga Malaysia Journal master list. Jadi ni jurnal-jurnal dia lah. So beza jurnal-jurnal ni, dia bukan list dia bagi nama jurnal.
dia beritahu nama publisher tu. Kalau UKM dekat UKM, kemudian dia bagi juga address link dia kau nak pergi ke website kepada jurnal tersebut, kemudian dia beritahu lah dia index apa. Contohlah saya baca ni kan, nombor 1 3L, Southeast ASEAN Journal of English Language Study. So dia pada UKM, so ada website kat situ, kemudian dia index Scopus daripada DOAJ dengan MYAIS. So dia beritahu juga indeks-indeks lain daripada MySite, dia index kat mana. Okey, jadi ada juga Malaysia Journal Master List. Okey, kemudian ada MySite Country Report. So dia ada buat MySite Country Report. So you boleh klik, dia ada bagi hyperlink kat situ. Kita boleh tengok yearly summary, citation versus self citation. Kan? Sama juga dalam Web of Science dengan Scopus, kita tengok total citation banyak, tapi dia ada report yang self citation report. Kita sebenarnya kira tapi kena kurangkan number juga self citation report. Okey, citation per publication dengan self citation per publication. Okey, maksudnya kita terbit rupanya kalau kita total citation ada 1000, rupanya 800 tu ajalah self citation. Tak baguslah reputation. Kalau boleh biar banyak outside citation, maksudnya ada citation daripada self citation. So kita ada lagi yang benda-benda penting lah. Ni yang nak kena faham bila dalam jurnal ini, maklumat-maklumat ni. Sebab tu ni trick kita nanti untuk next class. Kemudian international collaboration, publication by discipline. So bidang-bidang mana itu. Jadi summary ni kat Malaysia kat sini saya nak share. Malaysia kita ada 53,213 artikel. Kita dekat MySite ni kita ada 53,213 jurnal. Citation kita 17,538. Non self citation ada 11,261. Jadi kita, walaupun kita ada banyak artikel tadi, kita ada lebih kurang 6,000 self citation, tinggi juga. Okay. Citation per artikel adalah 0.33. Edge index kita 18. Itulah jadi maklumat kita yang dekat front page dengan maklumat yang diberikan MySite Country Report ni agak sikit berbeza. Sebab tu saya kata dari awal-awal tadi, mungkin yang MySite ni kena tambah baik sikit dari segi penyeliaan, maintenance dan penyelenggaraan website ni untuk kemaskini website ni supaya maklumat dia lebih tepat dan seimbang lah dan align lah. Okay. Tapi itulah not bad. Jadi bila tengok dekat MySite Country Report ni, kita boleh tengok yang kat Malaysia sebenarnya kita mostly 40% lah, 40% citation yang kita dapat daripada others lah. So yang selebihnya tu 20% ni, kalau saya baca kat sini dia lebih daripada 70, lebih kurang lah 60 ke 70% adalah others citation, tapi kita masih ada lagi lebih kurang berapa persen lagi selebihnya tu, 30 ke 40% tu ada lagi self citation. Okey. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okey, untuk kali ni last kali lupa nak, dah ada contact us. So kalau nak pergi dekat pusat citation ni ada dekat Putrajaya, dekat Kementerian Pengajian Tinggi sendiri, di Putrajaya. So adalah nombor phone person in charge dia, Mr. Razaman, Nick Zainon, Nur Husna, Tana Lechemi. Okey, ini antara orang-orang yang penting. Bila you ada masalah dengan MySite, kita boleh contact orang ni yang berpangkalan di KPT Putrajaya. Okey, terima kasih banyak-banyak. So seronok rasanya dapat berkongsi semua database ni. Saya mengharapkan ramai researcher dan postgrad makin jelas. So lepas ni kalau dengar WOS, Scopus, Simago, dengar Era dan MySite, kita relax je lah sebab kita dah kuasai. Bila you dah explore dekat database ni, knowledge you lebih kuat. Kadang-kadang depan-depan mata saya, kadang-kadang orang bercerita pun kadang-kadang cerita tak tepat tu dia cakap macam tu. Saya rasa the best part kalau nak belajar proses adalah explore dekat database supaya kita faham. So saya tak nak lagi dengar di mana especially pelajar-pelajar dan sahabat-sahabat saya kena tipu dengan jurnal. Dia kata Scopus, check tak Scopus pun. Bila kena error, tak error pun. Kalau MySite bukan MySite. Okay, jadi kita maklumat dah makin jelas dan makin baik. Untuk tahap 1, saya rasa semua orang dah lulus tahap 1 ni. Jadi kita dah tahu WS, Scopus, Era dan MySite. Dan itu juga yang ditetapkan oleh KPT di Malaysia. Keempat-empat ni diterima especially dalam kiraan MyRA untuk Malaysia punya performance, university dan juga researcher.
Okey, saya doakan semoga semuanya terus faham dan dapat follow kelas ngaji tulis artikel. Saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kesilapan, kekurangan daripada saya menyampaikan. Okey, tetapi untuk melihat melihat kepada kefahaman seseorang itu, mendengar dan menonton video tu perlulah bersama-sama dengan slide yang diberikan supaya kita lebih faham, align tentang knowledge yang saya nak sampaikan dalam video dan kemudian video. Sama juga kalau hanya melihat pada slide, tidak melihat pada video, dia akan missing juga beberapa information. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat malam.